Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni Zul akan buat sedikit review untuk crypto market dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok macam mana pergerakan price untuk tempoh 24 jam ini. So guys, sebelum itu kiranya untuk tengok lagi Zul buat lebih banyak video tentang review dan crypto market, so guys, bantu tu tekan like, subscribe dan share kepada rakan-rakan yang lain. Kepada yang siapa-siapa yang masih baru dalam grup itu boleh ke channel Zul dan Zul akan ajarlah free aja macam mana Zul buat technical analysis, macam mana Zul cari entry buy ataupun sell. So guys, before Zul pergi lebih jauh, so let's go, kita pergi ke main agenda kita, iaitu coin market cap. Alright, so inilah coin market cap. So masa siapa yang masih beginner, macam biasa ke browser anda masing-masing dan tulis coin market cap dan akan terkeluar macam inilah coin market cap. Dan ini adalah white mode, dan ini adalah night mode. Tu kalau tengok ke atas ni ada lambang bulan tu, kalau tu tekan ni dia akan jadi white mode balik. So siapa yang first time login dia akan keluar putih macam ni. Dan siapa tak minat boleh tukar kepada night mode lah macam tu. Dan sedikit mungkin siapa tak tahu macam mana boleh tengok, kalau first beginner mungkin dia akan nampak ini hanya 24 hours dengan 7 day atau 30 hari. Tu tak banyak lah ni. So sebenarnya kita boleh adjust kat sini. So macam mana kena adjust tu senang je. Dekat sini ada customize. So tekan je customize ni. Alright, so dia tekan kembali akan keluar macam ni lah. Kita boleh tambah lah turun price chain tu, boleh tambah untuk 1 jam boleh, 60 day boleh, 90 day boleh. So boleh tambah kat sini dan arrange lah. So macam mana kita arrange, kita boleh gerakkan sini. So jadi 7 hari kat belakang. So kalau macam tu tukarlah 24 hari, seminggu, 30 hari dan setahun. Dan ini daily chart. Okay, daily chart daily chart dah ada sebenarnya. Ini okey, so no problem lah itu. Yang ni kita boleh delete lah yang ni. Okey. Alright, so lah itu salah sikit tentang coin market cap. Siapa yang masih baru, sebab apa dia akan tengok 24 hours, 1 minggu, 30 hari dan 1 tahun. So guys, let's go, kita review market untuk pagi ni. So first thing first, kita akan pergi tengok coin market cap, total coin market cap berapa untuk pagi ni. So pagi ni ialah 1.4 trillion, lebih berkurangan daripada malam semalam. Malam semalam adalah 1.5 trillion. Kita tengok volume pun lebih kurang maintain macam yang sama, 128, 126, 128, 127 bilion ringgit, bilion dolar. And then BTC dominant meningkat. So dekat sini pun sudah tahu, bila dia tengok BTC meningkat, meaning harga BTC sekarang tengah jatuh lah. Sebab apa nanti dia tunjukkan. Sebab dia ada sedikit relation lah antara BTC dominant dengan BTC USD. Dan tengok Ethereum pun sama, jatuh juga 17.8, sebelum ni adalah 18%. So lepas tu let's go, kita tengok price dia. Betul tak tu cakap kalau BTC jatuh? So betul dah, tengok macam mana tu cakap tadi, kalau dominant naik, so BTC akan turun, Bitcoin akan turun lah. So kenapa nanti kat chart tu akan turun sikit, dia simple je explain ni. Sebab tu agak dalam parti lama lah benda ni. Dia agak ni lah, agak macam mana cakap, agak berhubung kait lah antara BTC dominant dengan BTC coin. Alright, so Ethereum pun sama juga, drop. So tengoklah 24 hours, kita ada lebih kurang dalam 1 jam setengah lagi sebelum pukul 8. And then kita akan complete data lah untuk 24 hours. Then Bitcoin, Binance stay dalam range 300 USD. Ada drop 1.34, so which is kalau siapa nak beli ada very good lah, dalam range $1 ke 1.2. So boleh letak lah dia punya buy limit dekat range dalam $1 ke 1.2. So boleh, siapa nak beli ada boleh beli kat situ. Mungkin kalau tu sempat ni tu akan tunjuk kat chart. And then Dogecoin terus jatuh, stay dalam 2.3, ni 2.9 ni, kita boleh cakap dalam 2.3. XRP jatuh 0.81. Dan Polkadot 19. So nak tengok satu coin iaitu Polygon 1.66 daripada 2.6. So almost dah jatuh dalam $1, which is masa beli tu buy dekat $1, tu stay untung 0.6. Tu kita tengoklah macam mana, sebab Bitcoin akan jatuh, kalau Bitcoin naik, harga akan naik balik lah. So itu je untuk market. So ada yang tanya tu coin apa nak beli. So personally advice tu cakap buy top 20 lah. Cari top 20 first. So top 20 kita ada apa? Kita ada Solana bagus,
Stellar, Polygon, Chainlink, Litecoin, Uniswap, okey, Dot okey. Tapi Doge ni anda decide ni dia lah sama ada nak beli ke tak. And then Cardano bagus, Binance mesti, Ethereum mesti, BTC pun mestilah. So untuk macam cakap, dividekan portfolio. Kalau ada 1000, make sure 500 tu beli BTC, dan harga tengah murah memang cantik tu beli, dan 50% lagi boleh belilah. Mungkin buat 10%, mungkin tadi ada 1000, 500 beli BTC, and then lagi 100 mungkin beli Ethereum, beli BNB, lepas tu 100 beli Cardano, beli Polkadot, and then mungkin beli Polygon yang sikit murah ni kan. So dapat 5 jenis coin, so hold. So bila ada lagi duit modal lagi, tambah lagi, dan buat yang sama juga, buat 50% dan bahagi 50 lah, 50% BTC dan 50% coin lain. So itulah advice tu. Sebab apa? Kita dalam guna crypto market, anda kena faham bahawa kita support Bitcoin. Sebab apa? Without Bitcoin, maknanya yang lain crash lah. So macam tengok crash sekarang ni, Bitcoin crash, so all coin lain semua pun crash. So kalau anda tak support BTC, memang all coin lain memang memang kata takkan berjaya lah. So let's go main topik kita ini, adalah BTC. So sebelum tu kita akan pergi Bitcoin dominant. Sebab tu cakap, okay, kat sini Bitcoin dominant macam cakap, kita ada potential right and shoulder, which is right and shoulder kita sedang pun menuju, dah pun bounce kawasan ni, and then kita dah menuju ke right shoulder lah, which is right and shoulder tu kemungkinan dalam berapa persen lagi. Kita tengok untuk kenaikan dia. Okay, kenaikan dia untuk daripada yang current price, so kita tengok kemungkinan dia akan almost pastilah dalam 3% lah, sebab selalunya akan sama dengan ni. So almost dalam 3.4, 3.5, kita ambil 3.5 lah. So tengok dalam 3.5, so akan tunjukkan kenapa 35 tu, kenapa duk ukur 35 tu. Okay, let's go. Kita akan pergi Bitcoin USD. So macam tu tengok, bila Bitcoin jatuh, right, BTC dominant, BTC dalam keadaan naik. Kita tengok sini dalam keadaan naik, and then kita akan tengok lah BTC akan dalam keadaan menurun. So dia very related antara satu sama lain. Tu kita tengok macam mana sekarang ni. Macam tu cakap tadi, dekat BTC dominant, price masih boleh naik dalam 3% untuk capai dia punya almost dalam 4%. Kan sampai ni 3 dan 4% tu 3.5 tadi, 3.5%. So kita tengok kalau dekat BTC 3.5% tu kat mana? Berapa lagi price penurunan 3.5%? So kita akan tengok sini. Itu akan zoom sikit. 3.5%, tu kita tengok kat mana 3% daripada sekarang, price yang sekarang. Kita tengok 3.5 almost dekat, betul-betul dekat kita punya symmetrical triangle, which is line ni. So memang possibly besar price akan bounce balik lah. So bila price sentuh sini, so kita tengoklah price bounce balik. So bila price bounce ni, kita tengok kita akan berlaku kenaikan, which is macam cakap, kalau ada berlaku kenaikan, dekat satu chart lagi dia akan lagi penurunan. So betul tak tengok akan penurunan, kita kena tengok. Alright, so bila price naik 3% lagi dekat atas ni, dan dia akan buat right shoulder, dia akan jatuh balik lah. So kita tengok price yang jatuh ni akan menyebabkan BTC USD akan naik. So sama juga sini akan naik. So sebab tu tengok agak related dia punya chart. So hopefully kita tengok, kita akan monitor, dia akan teruskan review tu, dan dia tunjuk dekat dia akan tunjuk dekat semua lah, dan tengok macam mana reaksi. Kalau reaksi tu kita boleh ambil tu sebagai data yang valid lah. So mostly akan berlaku macam tu lah. So juga tengok, so apa yang kat sini ketika yang macam tu tengah monitor ialah kita ada head and shoulder, which is head and shoulder ini, right, kita head and shoulder, dan kita ada symmetrical triangle, which is head and shoulder, inverse head and shoulder ni ialah bullish pattern, and symmetrical triangle ni sebab dia ada bawah, ini dia adalah bearish pattern. So most probably lebih yang mungkin lebih akan berlaku, saya rasa dalam 60% ataupun 70%, maybe dekat 60% lah. 60% price more akan ke bawah. Sebab apa tu cakap? Sebab head and shoulder ni agak weak sebenarnya, sebab dia ada satu lane macam tu cakap, yang shadow ni yang teramat bawah lebih rendah daripada head. So mostly left shoulder tak boleh lebih tinggi daripada head lah. Macam biasalah kita kepala, shoulder kat sini, so
shoulder tu tak boleh lebih kepada kepala. So kalau tu dia sedikit unvalid, tapi disebabkan dia hanya shadow, so kita boleh monitor jugalah. So sebab tu cakap 60% mungkin price akan di bawah. And then apa yang tu harap berlaku bila price berlaku kat sini, and then kita tengok dekat BTC, kita punya support resistance. Kalau tu tarik swing low to swing high, kita ada support dekat purple box yang purple box yang tu draw ni. So kalau tengok kalau price kenaikan itu kat mana, kalau daripada sekarang kenaikan ke price box almost dalam 5% ke 4.6% lah. So kita tengok dalam 45%. Kita tengok kat mana kalau 45% tu, kalau BTC dia sampai kat mana. Alright, so kita akan tengok, dia akan zoom sikit. Baik, apa yang kita tengok adalah daripada sekarang ini kita tengok price akan jatuh 4.6%. So 4.6% almost dekat kita punya masih lagi dalam kawasan kita punya support. Support apa? Yang kawasan ni lah, yang box kuning kecil ni. So minor support tu mesti dia akan break sikit aja bulan. Kita tengoklah macam mana price tu. So apa yang tu nak tengok adalah hopefully price akan ikut yang maksudnya 60% jatuh ke bawah. Jadi kalau jatuh ke bawah macam tu cakap malam-malam, kita nak tengok fall breakout lah. Ini jatuh sikit bawah ni, almost mungkin sampai ke 30k, dan naik balik dan masuk balik ke kawasan apex lah. So, kawasan apex, apa itu kawasan apex? Adalah kawasan bucu tajam untuk segitiga ni lah. So bila price buat macam tu, which is Zul akan masuk lagi sini lah. Macam tu sebab Zul ada buy limit dekat 33k, and then kalau jatuh bawah Zul hold, and then kalau dia naik lagi sini, break je sini, dan ada sikit bounce ke kawasan ni, Zul akan buy lagi lah. Buy lagi almost, kita tengok kat mana dia bounce, dia entry masuk, so akan bounce lagi. So expected apa yang price akan berlaku bila buat macam ni adalah very bullish, which is kita patutnya bearish, and then bullish step back balik masuk ke dalam kawasan zone dia. Dan kita tengoklah akan berlaku kenaikan yang macam mana. Mostly selalu kenaikan yang akan inilah drastic lah, meaning bull regain power. So itu yang tu nak tengok untuk market dalam minggu ni. Ini hari Ahad tu, probably dalam minggu depan kita tengok hari Isnin, Selasa macam mana pergerakan. Selalunya hari macam tu cakap, hari Sabtu, Ahad punya pergerakan price lebih kurang price week lah, price week. So mostly price akan lebih cenderung untuk jatuh bawah. So kita tengoklah hari Isnin nanti macam mana. Hopefully price akan regain balik bila market hari Isnin. Selalunya hari Isnin dan hari biasa selalunya price akan lebih strong lah. So hopefully untuk hari ni, hari Ahad, mungkin ada sedikit lagi kejatuhan. Hopefully kalau tak break pun tak apa, kalau ni dia naik atas terus, dan hopefully akan break ke atas lah. Sebab apa, mungkin juga Ahad ni berlaku, Isnin, Selasa dia akan naik balik ke sini, mungkin gagal break kan, barulah dia buat down lagi sekali kat sini, baru kita tengok dia punya break. Sebab apa, kalau dia punya break kat sini, mostly kita punya masih dalam kawasan box support, which is box minor support kita yang ini. Alright, so akan unlock dulu. Baik, so saya akan tarik panjang sikit. Okay, so kalau price bergagal break triangle ni, akan kita tengoklah bounce balik ke atas almost dalam 40k maybe, and then kalau dia break ke atas, alhamdulillah. Tapi kalau dia bounce balik ke bawah, so kita tengoklah tiba lagi mungkin dia akan buat kejatuhan. Kita tengoklah mungkin yang ni yang tu nak tengok tu, and then dia naik balik atas sini, so tu akan buy kat sini, buy balik dalam kawasan dalam apex ni, and then kita tengoklah price selalunya akan naik ke atas lah, sebab dia dah masuk kawasan apex balik, dan kita tengok price tu akan terus naik ke atas. So itu yang tu nak tengok tu, monitor yang prediction untuk price, apa akan berlaku untuk price berdasarkan data-data yang tu ada dekat BTC, which is yang sekarang apa yang main adalah kita tengok macam mana price reaksi dalam kawasan ni, sama ada price tu berjaya break trendline ni atau tidak. Kalau gagal, kita akan tengoklah ada sedikit bounce balik ke atas ke bawah ini, dan complete kita punya inverse head shoulder. Dan kita tengoklah sama dekat sini berlaku juga ke rejection ataupun berlaku breakout lah. Kalau breakout, kita akan tengok ke atas, dan kita tengok monitor pula dekat garisan hijau ni ada 42k resistance. Kalau gagal untuk break sini, so kita akan ada bounce ke bawah untuk price ni. So siapa yang nak buat dollar cost average boleh sini. Siapa yang macam dah buy, contoh tu buy kat ni 33k hit tu punya ni, so kat 40 mungkin tu akan jual sedikit, and then guna profit yang tu dapat tu, and then tu akan buy balik kat sini lah.
tu which is Zul dah tak perlukan bawa keluar modal, Zul hanya menggunakan profit saja kat sini dan aset Zul bertambah. Macam itulah Zul cakap masa downtrend ni Zul increase Zul punya aset almost 30% daripada sebelumnya. Dan sebab itulah tengok sebab Zul pun ada dia punya profit agak negatif dalam 20%, which is sebab apa? Sebab Zul dah tambah aset yang banyak. So bila Zul tambah aset pada atas ni tambah, so bila harga turun, so Zul punya unprofit tu lagi increase lah. Which is tak apa, Zul tak kisah pun sebab Zul adalah long term. Zul tengok price ni akan bounce balik bila Zul dah tahu, mungkin masa 3 bulan, 4 bulan, mungkin setahun. So be it, Zul tak kisah pun sebab apa, Zul long term investor. Zul tahu price akan naik balik, and then which is bila naik balik Zul tengok lah, kalau naik atas 42 je, Zul akan ni lah, Zul punya profit naik dengan cepat lah. Macam sebelum ni Zul dekat 58, harga Zul punya profit baru aja dalam 20%. Lalu saya tu dah naik sampai sini 40%, Zul untung balik dalam 5%. So tengoklah berapa banyaknya efeknya dia punya aset yang banyak tu. Bila dia naikkan sikit je, terus dia untung dengan banyak lah. So hopefully itu je strategi Zul. Hanya sekarang ni adalah downtrend. Zul ambil opportunity untuk buy more and simpan aset more lah untuk BTC. Zul lebih fokuskan BTC sekarang ni sebab apa, Zul punya portfolio dah lari sikit. Dah Bitcoin hanya tinggal 45% daripada keseluruhan. Zul sekarang sudah catch up balik lah untuk jadikan BTC Zul 50% balik. So guys, sebelum Zul akhiri untuk pagi ni, untuk tengok lebih banyak video analisis Zul dan review sikit market, dan kiranya ada pertanyaan, boleh type komen di bawah. So Zul akan read dan Zul akan baca. Dan kadang-kadang dia bagi sedikit idea untuk Zul untuk buat video seterusnya. So guys, please like, please subscribe, and tekan button loceng untuk tak selepas Zul punya video. Sebenarnya Zul akan 2 hari sekali, 2 video sehari, which is di sesi pagi dan sesi malam. And then guys, bantu Zul untuk dapat 1k and 1k subscriber. Kemudian Zul akan ajar macam mana dollar cost average dan sedikit macam mana kita nak monitor Zul punya portfolio menggunakan Excel. So guys, see you again. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.